إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amin. Okey, bagi memberkati kelas kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey semua, Ustaz minta buka kamera semua. Okey, buka kamera semua dan bersedia dengan buku teks, alat tulis, catat apa yang kita nak belajar, apa yang kita akan belajar selepas ini. Bersedia. Alatan tulis wajib, buku tulis, buku teks. Okey semua buka kamera. Buka kamera semua, saya nak tengok. Okey. Aziz Ibrahim, Bapak Inidal, Hamzah Khalid, 14-15. Kenapa kurang? 14. Wafi, Zaim, 14. Okey, Syafi'i. Syafi'i baca doa Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, terima kasih Syafi'i. Okey. Terusnya marilah kita sama-sama lagi. Okey, marilah kita mulakan pembelajaran kita iaitu sambungan yang semalam. Al-amru bi ada'il wajibati li zawil huquqi wan nahyu anit tabdzir. Siapa ingat apa maksud? Apa tajuk dia? Apa yang kita belajar semalam? Pasal apa? Kalau tak ikut satu-satu ayat dia pun tak apa. Berkenaan apa? Suruhan ataupun perintah apa? Siapa nak cuba? Kita belajar berkenaan apa? Muka surat 46. Berkenaan apa kita belajar semalam? Asyatu nak cuba? Perintah untuk orang-orang yang berhak menunaikan kewajipan kepada orang-orang yang berhak dan larangan daripada membazir. Okey. Perintah untuk menunaikan hak. Perintah untuk kewajiban menunaikan hak. Maksudnya apa? Maksudnya kita mudah faham. Kita bagi bahasa yang kita mudah faham. Maksudnya siapa yang berhak kita tolong? Siapa yang berhak kita tolong? Orang susah, orang yang memerlukan pertolongan. Jadi kita berhak tolong mereka.
Siapa yang berhak untuk ditolong ini? Kita dapat tengoklah daripada surah Al-Isra semalam kan, ayat-ayat 26 dengan 27 tersebut kan. Siapa? Mula-mula Allah letakkan zal qurba iaitu ahli keluarga, orang terdekat kan. Seterusnya wal miskin, orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah kan. Tolonglah dia, orang-orang yang susah. Kamu tolong dia, Allah akan tolong kamu. Dan seterusnya wabnas sabil, iaitu orang susah jugalah, orang yang dalam musafir. Dan janganlah, dan selepas itu Allah letakkan wala tubadzir, dan janganlah membazir dan boros. Okey. Hazi Aiman, boleh? Cuba Hazi Aiman beritahu, ulang balik apa yang Ustaz cakap tadi dengan bahasa mudah yang Hazi Aiman faham. Boleh Hazi Aiman? Cuba je. Salah tak apa. Hazi Aiman, dengar ke? Cuba je. Maksudnya macam mana? Maksudnya cerita je dengan bahasa yang mudah. Saya tadi internet sangkut. Internet Ustaz sangkut? Saya. Internet Ustaz okey tak? Yang lain-lain? Putus-putus, Ustaz. Ustaz putus-putus, Ustaz susah macam tiba-tiba habis. Oh, Ustaz betul-betul ni. Tak tahu lah macam mana yang lain. Syatul Ustaz okey tak Syatul? Okey. Ya. Mungkin internet. Tapi kenapa ada yang setengah okey, setengah tak okey. Tetapi Ustaz, memanglah Ustaz ada juga dah sikit-sikit. Tapi sekarang ni tengah okey. Saya dari semalam lagi, Ustaz. Tak tahu lah. Tak apa. Okey. Kita pergi ke okey. Mari kita tengok buku teks. Okey. Kalau macam tu sekat-sekat Ustaz cakap slow-slow. Ustaz cakap slow-slow supaya kamu dapat tangkap. Okey. Muka surat 48, sambung yang semalam. Mahawirul ayatain, iaitu perbahasan daripada dua ayat. Dua ayat tu yang mana? Yang kita baca semalam dalam surah Al-Isra, dan Ustaz baca juga sikit tadi. Sikit tadi dekat awal-awal kelas kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Itulah ayat dia. Okey. Terusnya mari kita tengok al-huququ lidzawil qurba wal miskin. Ulang benda-benda sama je yang mereka ulang. Benda-benda sama je yang dia ulang. Kita tengok. Al-huququ lidzawil qurba wal miskini wabnis sabil, iaitu
hak. Al-huququ tu adalah plural lah, jamak kepada hak. Bila al-huququ hak. Hak banyaklah, bukan satu saja. Hak kepada kaum kerabat, orang miskin dan orang musafir. Hak kepada kaum kerabat dan orang miskin dan orang yang musafir. Okey. Okey. Ayyuhal insanu mukallaf a'til qariba wal miskina wal musafir. Wahai insan-insan yang mukallaf, berikanlah kepada kaum-kaum kerabat engkau dan orang miskin di kalangan engkau dan orang musafir. Wal munqati'a fit tariqi ila baladihi haqqah, dan orang-orang yang terputus bekalan ataupun belanja ketika dalam perjalanan ila baladihi. Maknanya at-tariqu perjalanan, ketika dalam perjalanan ke negaranya. Haqqahu yang hak. Maksudnya seseorang tu yang nak pulang ke negara dia kan, dia tengah musafir dan dia susah, tak dapat nak, tak ada duit nak pergi pulang ke negaranya ke, mana orang musafir, dan berikanlah a'ti berikanlah. Sekali lagi saya ulang. Ayyuhal insanu mukallafu a'til qariba wal miskina wal musafira wal munqati'a fit tariqi ila baladihi haqqah. Wahai insan-insan yang mukallaf, berikanlah kepada kaum kerabat engkau dan orang miskin dan orang musafir dan orang-orang yang terputus. Munqati'a ni terputus. Kotak terputus. Munqati'a yang terputus, fitoriki dalam perjalanannya untuk ke negaranya. Terputus apa? Terputus belanja ataupun bekalan. Okey. Dapat semua? Ustaz boleh tak ulang yang terputus tu? Okey. Wal munqati'a fit tariqi ila baladihi haqqah, iaitu wa ni dan dah. Dan orang-orang yang terputus bekalan ataupun belanja ketika dalam perjalanan ke negaranya yang hak. Okey, Puteri Balki. Okey, seterusnya.
min silatir rahim wal waddi waziyarati wa husnil muasyarati wan nafaqati. Okey. Dan hubungkanlah silaturahim dan kasih sayang, waddi, kasih sayang, dan ziarahlah dan baiklah hubungan. Maksudnya baiklah dan berbaiklah hubungan. Wa husnul muasyarah maknanya berbaik hubungan, maksudnya berbaik, jaga hubungan kan, jaga hubungan. Okey. Jaga hubungan. Wan nafaqati in kana muhtajan ilaiha. Wan nafaqati in kana muhtajan ilaiha. Jika dan wan nafaqati dan menggerakkan dan ziarahlah dan nafaqalah jika mereka itu berhajat kepadanya, muhtajan ilaiha. Okey. Dan tolonglah, maksudnya bahasa mudahnya, tolonglah mereka jika memerlukan pertolongan orang-orang yang berhak ini. Itu apa? Yang pertama, orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang kedua, orang-orang yang miskin, dan yang ketiga, orang-orang yang dalam keadaan musafir. Orang terdekat ni kita dah beritahulah, termasuklah ahli keluarga kita, adik kita minta tolong ke, kita tolong, tolong sekadar kita mampu. Maknanya dalam keadaan susah, mana kita tolong, okey, dan berhajat, muhtajan ilaiha, yang berhajat kepadanya. Maksudnya memerlukan kepadanya, memerlukan pertolongan tersebut. Wa i'anah, i'anah membantu, okey, dan membantu orang miskin. Dan tolonglah orang-orang miskin dan orang-orang yang ada keperluan. Seterusnya, wa musa'adatu bani sabili bil malil ladzi yakfihi zadahu wa rahilatuhu ila an yablugha maqsidah. Okey, maksud dia. Dan tolonglah orang-orang yang dalam musafir. Tolonglah orang-orang yang dalam musafir dengan pertolongan mal, dengan pertolongan wang ke, kalau dia memerlukan wang kan. Allazi yakfihi, yang mencukupkannya, zadahu wa rahilatuhu ila an yablugha maqsidahu.
yang mencukupkannya untuk sampai kepada tujuannya. Okey. Yang mencukupkannya untuk sampai ke tujuannya. Maqasid itu tujuan. Orang musafir ni mestilah ada tujuan. Dia nak pergi daripada mana ke mana. Okey, kita tengok tarjamatul kalimah. Okey, sebelah sini. Yusrafu ni boros. Yusrafu boros. Maknanya apa boros ni? Boros ni dia menggunakan harta, dia gunakan wang dia. Contohnya dia boros, dia ada 1,000. Dia ada 1,000 kan, contohnya ada RM1,000. Dia pergi ke mall ke contoh. Habis dia shopping tu RM1,000 tu dalam masa beberapa contohnya dalam masa sejam saja. Dalam masa 1 jam saja RM1,000 tu dia habiskan. Itu boros lah. Boros, dia menggunakan dengan berlebihan. Boros lawannya apa? Apa perkataan lawan bagi boros? Jimat, Ustaz. Jimat. Betul. Bagus, Rozan. Jimat. Berjimat cermat. Okey. Jimat. Tambahlah duit berjimat. Air kena jimat, mandi jangan banyak-banyak, elektrik pun kena jimat. Ini cerita lain tapi jimat. Maksudnya katanya perkataan berlawan dia, boros lawan dia jimat. Okey, seterusnya muasatan. Muasatan meringankan kesusahan, Ingat, kita permudahkan urusan orang lain, Allah akan permudahkan urusan kita. Ingat je satu. Kita permudahkan urusan orang lain, Allah akan permudahkan urusan kita. Jadi, kita kena buat apa? Jadi, mudahkanlah urusan orang lain. Okey. Mudahkanlah urusan ibu bapa kita dekat rumah, kan? Mudahkan urusan guru kita, mudahkan urusan ayah kita, mudahkan urusan adik-beradik kita. Allah akan mudahkan urusan kita. I'anatun ni ialah membantu. I'anah lah. I'anatun tadi. I'anatun miskin, membantu orang-orang yang miskin. Okey. Mafhum qawlihi. Mafhum qawlihi. Qaul siapa? Maksudnya firman Allah Ta'ala, iaitu dari dalam surah Al-Isra tersebut. Wala tubazir tabzira. Tengok. Wala tubazir tabzira. Tengok penerangan dia panjang. Okey, tafsir. Penerangan dia. Apa yang firman ini maksudnya, wala tubazir, kan? Okey. Ai la tunfiqul mala illa bi'tidali wa fi ghairi ma'siyah walil mustahiqin bil wasati ini wasatiyah bersederhana, bil wasatil ladzi la israfa fihi wala tabdzira. Yaitu yaitu janganlah la tanfiqul mal, janganlah kamu membelanjakan, janganlah kamu membelanjakan harta kamu
Melainkan illa bi'tidal, melainkan berpada-pada. Melainkan berpada-pada. Macam Ustaz kata contoh tadilah. Dia pergi dapat RM1,000. Maksudnya dia habiskan dalam masa sejam. Itu tak berpada-pada lah. Okay. Itu tak berpada-pada, itu boros. Wafi, dan di dalam ghairu, wafi ghairi, okay? Sebab haful jar dia kena kasrah. Wafi ghairi, dan bukan kepada perkara maksiat, dan bukan kepada perkara maksiat. Okey. Wa fi ghairi ma'siyah, dan bukan kepada perkara-perkara maksiat. Okey, seterusnya. Walil mustahiqqina bil wasati alladhi la israfa fihi wa la tabzira. Dan belanjalah kamu pada orang-orang yang berhak, itu kepada orang-orang yang berhak, walil mustahiqqina, kepada orang yang berhak, bil wasati, kepada orang berhak pun dia kena bersederhana juga. Bersederhana maksudnya jangan over, jangan melampaui batas. Maknanya bersederhana. Allazi la, yang mana tiada, allazi la, yang mana tiada israf, iaitu pembaziran, dan tak ada pembaziran fihi, kepadanya, pada perbelanjaan itulah, itu kembali kepada tanfikul tadi. Wala tabzira, dan tidak ada pemborosan. Boleh tak semua? Boleh tak? Boleh faham tak semua? Boleh faham ke semua? Boleh. Okay. Boleh. Okay, seterusnya. Okey. Untuk peperiksaan, untuk peperiksaan ambil yang jika ditanya. Ma mafhumu qawlihi wala tubadzir tabzira. Maksudnya ditanyakan di dalam soalan peperiksaan. Apakah mafhum lah. Okay, apakah ataupun maksud ayat. Apakah maksud firman Allah untuk wala tubadzir ini? Okey, untuk surah Al-Isra ini, wala tubadzir tabzira. Apakah maksud firman Allah Ta'ala ini? Kamu jawab yang ini pun dah cukup dah. Jika kamu jawab semua sampai kat minhu ini, bagus. Tapi untuk jawab, sebab sini poin dia dah. Ini saja poin dia. Sampai wala tabzira. Ai la tunfiqul mal illa bi'tidal wa fi ghairi ma'siyah walil mustahiqqina bil wasati alladhi la israfa fihi wa la tabzira. Okey, ini kita tengok. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud. At-tabzir al-infaqu fi ghairi haq, maknanya tabzir. Ibnu Mas'ud berkata, tabzir ini apa? Membazir adalah infaqu, membelanjakan pada perkara yang bukan hak. Membazir adalah membelanjakan
pada perkara yang bukan hak. Apa? Itu bahasa dia lah. Bila kita terjemah satu-satu bahasa dia, okey? Bahasa Arab macam tu lah, bila kita terjemah satu-satu dia macam tu. Dengan bahasa yang kita mudah faham, membazir adalah gunakan wang tersebut untuk perkara yang tidak perlu. Beli perkara yang bukan hak. Maksudnya, beli perkara yang tak perlu. Membazir lah. Kamu tahulah membazir apa kan? Beritahu kawan kamu. Membazir je kau beli ni. Kan? Tak guna pun. Itu contoh. Beli membazir. Beli. Contoh dia beli. Dia duduk serumah 5 orang. Contoh. Dia beli nasi. Contoh 10 bungkus. Dan 5 orang saja makan. 5 lagi tu tak makan. Membazir. Membazir lepas tu buang dalam tong sampah. Kan, auzubillah. Itulah membazir. Kan, senang. Membelanjakan. Tapi nak beli tu kena guna duit tak? Guna duit. Kan? Membazir lah bila dia makanan tu dibuang. Kan? Terutamanya bila terjadi bila bazar kan. Bila bazar Ramadan berlaku banyak pembaziran. Sedangkan orang yang nak makan pun susah. Jadi perlu elakkan pembaziran, kerana pembaziran adalah innal mubadzirina ikhwana syaitan, kerana orang yang membazir adalah saudara syaitan. Perlu sama-sama kita muhasabah diri, jangan membazir dan berjimat. Okey. Mengguna untuk keperluan. Belanjakan untuk ikut keperluan. Wa qala Mujahid. Berkata Imam Mujahid. Ini pandangan Imam Mujahid pula. Tadi pandangan Ibnu Mas'ud. Sekarang berkata pandangan Imam Mujahid, iaitu Lau anfiqal insan malahu kullahu fil haqq lam yakun mubazziran. Walau anfaqa muddan fi ghairi haqqin kana mubazziran wa huwa sarful mal fima la faidata minhu. Berkata Imam Mujahid, jikalau seseorang itu jika seseorang itu menginfakkan ataupun dia membelanjakan menggunakan hartanya keseluruhan, kullahu, keseluruhan untuk fil haq, maknanya guna keseluruhan untuk perkara yang hak, lam yakun mubazziran, itu bukanlah dinamakan pembaziran. Bukanlah dinamakan pembaziran. Contoh dulu sahabat Nabi, kan, masa dulu zaman Nabi, sahabat Nabi bagikan kesemua hartanya untuk Nabi. Semua, maksudnya iman pada sahabat dulu macam mana? Beri semua harta pada Nabi untuk digunakan di jalan Allah. Untuk perang ke, untuk apa, bagi semua. InsyaAllah kita kalau ada siapa iman yang setinggi tu memang hebatlah. Dia dermakan seluruh harta dia untuk orang-orang miskin. Iman dia kuatlah. Itu yang dikatakan kullahu, maknanya semua. Maluhu, maknanya
harta-hartanya, semua hartanya pada hak, maksud itu lam yakun mubadziran, itu bukanlah pembaziran. Maksudnya digunakan semua pada yang hak, pada yang betul. Okey. Okey. Walau anfaqa muddan fi ghairi hakkan mubadziran. Maksudnya walaupun dia membelanjakan sikit je daripada untuk benda-benda yang bukan hak, benda-benda yang tak perlu, itulah dinamakan pembaziran. Pembaziran tak kira banyak ke tak kira sikit. Walaupun sikit je, kalau dia gunakan untuk perkara yang tidak perlu, itu dinamakan juga membazir. Kan? Walaupun tadi nasi contoh dia 5 orang, dia beli lebih satu. Tapi kalau makan semua tak apalah. Kalau 6 tu dia makan. Tapi nasi tadi dia beli, ada 5 orang dia beli 6 bungkus contoh. 6 satu, walaupun satu je. Satu je lebih, bukan bazir pun. Tapi satu tu tetap dibuang, dia tetap kira membazir. Walaupun sikit ke banyak ke tetap membazir. Tapi kalau makan semua tak apalah kan. Ni kalau buang saja. Wa huwa sarful mali fima la faidata minhu. Maksudnya dan tersebut adalah itu adalah memboros atau membazir. Wa sarfu membuang harta berdasarkan faedahnya. Dan maksudnya dia buang harta pada perkara yang tidak ada faedah. Sorf kan boros tadi kan, dan tersebut adalah boros pada harta yang ke atasnya tidak ada faedah daripadanya. Okey, dan boros pada harta padanya fima la tidak ada faedah daripadanya. Dengan apa yang tidak ada faedah padanya. Kan? Yalah, boros tu beli satu benda yang tidak ada faedah daripadanya, tak ada faedah daripadanya. Beli benda yang tak faedah, senang kata kan. Beli benda yang tak ada faedah. Alamak, lama pula terangnya. Okey. Okey, kita tengok. Al-Qutubu. Al-Qutubu menjadi dasar. Kita tengok al-tajamatul kalimah. Ad-mahalla melenyapkan. Tahdidun menetapkan. An-nuhudu kebangkitan. An-nuhudu kebangkitan. Okay. Fal-amru bil ma'ruf amrun bima yuwafiqul kitab was sunnah. Okay. Dan perintah untuk berbuat baik dan perintah untuk berbuat baik ini adalah amru, iaitu suruhan yang dengannya adalah bertepatan dengan kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Seiring, maksudnya seiring. Okay? Perintah kepada kebaikan seiring dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Perintah kepada kebaikan seiring dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وَالنَّهْيُ عَنْ مُنْكَرٍ نَحْيٌ أَمَّا تَحْمِلُ إِلَيْهِ نُفُوسُ وَالشَّهَوَةِ, yaitu dan melarang dari kemungkaran merupakan larangan secara umum kepada nafsu dan syahwat. Dan melarang dari kemungkaran. Ustaz tunjuk je lah. Nanti Ustaz tunjuk, kamu tengok dekat bahasa Arab tu. Okay? Kita nak habiskan untuk tajuk ini. Dan melarang dari kemungkaran merupakan larangan secara umum kepada nafsu dan syahwat. Iza nazarna ila hadhihi ta'rifat nudriku bidahatan annal المقياس في تحديد المعروف والمنكر هو الشرع وليس العقل. Okey, kita tengok. Jika kita melihat kepada dua takrif ini, idza nazarna ila hadhihi ta'rifat, jika kita melihat kepada dua takrif ini, kita akan dapati bahawasanya yang dikiaskan kepada kebaikan, dan keburukan, mungkar keburukan, wa syar'u adalah merupakan urusan syarak, dan bukan walaisal aql, dan bukan urusan akal. Maksud dia nak katanya perkara baik, ma'ruf baik, mungkar dan buruk. Perkara dan baik dan buruk itu adalah berdasarkan syarak, berdasarkan wahyu, berdasarkan hukum syarak, dan bukanlah daripada akal. Kadang-kadang ada juga yang baik dari akal tetapi tak baik dari segi syarak. Kan? Maksudnya kalau kata syarak kata benda tu tak baik, tetap tak baik walaupun akal kata baik. Okey, contohlah kan, orang Cina yang bukan Islam kan, Cina yang bukan Muslim, dia bergaduh dengan awak, dia cakap, kenapa orang Islam tak boleh makan khinzir? Okey, kenapa orang Islam tak boleh makan khinzir? Lepas tu awak pun jawab, sebab ataupun khinzir ataupun babi tu, sebab babi banyak penyakit kan. Lepas tu dia pun balas balik. Dia kata, habis tu orang Cina yang makan babi tu lagi lama hidup daripada orang Islam tu. Contoh dia kata. Contoh pertama dia kata, habis tu kalau awak kata babi kotor, orang Cina lagi lama hidup. Dia kata macam tu. Itu yang contoh yang pertama. Maksudnya apa yang Allah kata haram, haramlah, tak boleh lah. Kenapa babi haram? Sebab Allah kata haram. Kita dah tak boleh cakap sebab babi tu kotor ke apa ke, kan? Sebab Allah suruh, Allah memang haramkan. Haramlah. Iman kan. Contoh kedua dia kata macam ni. Okey. Kenapa orang Islam tak boleh makan babi? Sebab dalam babi ada kuman yang bahaya.
Okey. Okey, sekarang kita buang kuman yang ada dalam babi tu. Kita buang kuman tu. Kalau memanglah dalam babi ni, dalam khinzir ni dia ada kan, ada kuman yang memang ada kuman tu. Dan dia kata kalau macam tu aku buang kuman tu, saya buang kuman tu, dan kalau buang kuman tu babi tu boleh makan tak? Tetap tak boleh makan. Tetap tak boleh makan. Walaupun dah buang kuman tu, tetap tak boleh makan juga. Sebab Allah kata haram. Jadi haram, tak boleh juga. Maksudnya nak kata, baik dan buruk itu daripada syarak. Itu daripada Allah SWT. Bukanlah daripada akal. Kalau Allah kata tak baik, tetap tak baik. Istahsinu wa takbihu syar'iyani la aqliyan. Maksudnya jadi baik dan buruk itu, ini baik, ini buruk. Tahsin wa taqbih, qabih kan buruk kan, hasan baik. Jadi baik dan buruk itu kedua-duanya mengikut syariat dan bukannya kedua-duanya itu ikut akal. Okey. Wa kadzalika laisa al-miqyasul urf tu kebiasaan setempat. Okey. Dan baik dan buruk itu juga bukanlah dikiaskan ataupun bukanlah juga dikiaskan, macam mana nak cakap bukanlah diumpamakan. Dan baik dan buruk itu wakadzalika tu merujuk kepada baik dan buruk tadilah. Baik dan buruk itu juga bukanlah diikutkan kepada uruf tu kebiasaan setempat. Kalau ada kebiasaan setempat tu memang kebiasaan untuk contohnya lelaki, contohnya perempuan tu memang tempat tu memang tak menutup aurat. Memang tempat tu tak menutup aurat. Kan? Tempat tu memang perempuan dia memang tak menutup aurat. Dah biasa, keadaan dia memang macam tu dah. Memang contohlah kan. Contohnya memang pakaian dia memang tidak menutup aurat, tidak menepati. Kan? Kebiasaan dia jadi orang situ tak menutup aurat, tak pakai tudung dah biasa dah. Orang kat sana tak pakai tudung dah biasa. Itu walaupun dia dah biasa, tetapi itu tetap tak betul. Tetap tak betul sebab betul ya Allah suruh menutup aurat mengikut syarak. Okey. Hukumnya Allah memang tetapkan untuk menutup, Allah wajibkan untuk menutup aurat. Okey. Walaupun dah biasa keadaan seperti itu tak menutup aurat, tetap salah. Sebab salah dan betul itu berdasarkan daripada syarak, bukanlah daripada akal. Okey. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Terusnya Ismin urfi ma huwa sahihun mu'tabarun wa minhu ma huwa fasidun la qiyamata lahu. Isman urfu ma huwa sahihun mu'tabarun wa minhu ma la fasidun
La qiyamata lahu. La qimata lahu. Okey. Jadilah daripada huruf itu yang betul. Yang betul. Dan yang boleh diiktibarkan. Dan daripadanya ada juga yang rosak. Yang rosak dan tiada nilai di sisi agama. Tiada nilai di sisi agama. Maksudnya nak katakan huruf ni kebiasaan setempat tu ada yang betul, ada juga yang tidak betul. Kebiasaan ni. Adat lah, orang kata adat. Adat ada adat yang betul, ada yang bagus. Bila dia menurut Islam, dia baguslah. Okay? Dan bila adab tu bertentangan dengan syarak, tak baguslah. Okay? Okay. Okay, ini sikit saja. Yaqulul Imamul Ghazali rahimahullah, innal amra bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wal qutubul a'zam fi din wa huwa al muhimmul ladzi ti'asa Allah bin nabiyina ajma'in. Imam Al-Ghazali berkata, sesungguhnya perintah dengan perkara baik dan melarang dari perkara mungkar adalah merupakan kutubu tadi adalah dasar. Adalah menjadi dasar di dalam agama fiddin dan merupakan sesuatu yang penting. Muhimmu ini penting. Penting yang menjadikan maksudnya yang menjadikan untuk ibti'as ni Allah mengutus para nabiyin, Allah mengutus nabi-nabi. Untuk apa Allah utus nabi? Untuk ia kembali kepada atas ni balik, iaitu untuk supaya menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Itulah sebabnya Allah mengutuskan Nabi. Ti'as ini adalah mengutus, dan Allah mengutus nabi-nabiin, nabi-nabi. Itulah sebabnya Allah mengutus nabi-nabi ketika itu untuk melarang daripada melakukan kemungkaran dan menyuruh kepada melakukan ma'ruf, itu perkara yang baik. Kan pada zaman dulu, ingat zaman dahulu sebelum datangnya Islam, zaman-zaman jahiliyah kan, mereka membunuh anak perempuan. Perkara mungkar tak mungkar kan, mereka minum arak, mereka apa lagi, melakukan kerosakan lah. Dan Allah utuskan Nabi untuk menyuruh, untuk al-amra bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Okey. Kutubul a'zam iaitu dasar. Kutubul dasar, a'zam ini agunglah. Dasar yang agung dalam Islam. Okey, yang bawah ni walaupun yang ni tak ada poin sangat, okey. Tak penting. Tak penting sangat. Kita terus kepada ma yu'khadhu sikit lagi ya. Ma yu'khadhu minal ayatain. Apa yang boleh diambil daripada dua ayat tersebut? Dua ayat tu yang mana? Dua ayat Al-Quran lah. Dua ayat Al-Quran tersebut. Dua ayat Al-Quran tersebut.
Okey. At-ta'amul ma'al asdiqa bi ihsan li'annahu min al-ikhlasil hasanah. Maksudnya berbuat baik kan, berbuat baik. Bergaul kan, al-ta'amul, bergaul dengan sahabat handai dengan baik. At-ta'amul ma'al asdiqai bi ihsan li'annaha min al-akhlaqil hasanah. Bergaul dengan ataupun bersama sahabat-sahabat yang baik kerana itu adalah sebahagian akhlak yang baik. Maksudnya berkawanlah dengan orang yang baik supaya okey. Bergaul ataupun berkawan dengan orang-orang yang baik kerana itu adalah juga sebahagian akhlak yang baik. Bergaul dengan bersama orang-orang yang baik adalah sebahagian daripada akhlak yang baik. Al-ihtimamu bil fuqara wal masakin min amri wajibi li kulli muslim. Mengambil berat terhadap orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin merupakan sebahagian perkara yang wajib untuk setiap orang Islam. Al-hasu ala al-i'tidal fi at-ta'am wa dhimmil israf. Galakan atas berpada-pada pada makan dan larangan daripada membazir. Al-hasul alal i'tidal fit ta'am wa dhammil israf. Galakan ke atas berpada-pada i'tidal, berpada-pada pada makan. Makan pun berpada-pada. Jangan makan dah kenyang sangat nak makan lagi sampailah senak. Sampailah orang panggil apa? Senak perut, sampai susah nak beribadah. Wazamil israf, dan larangan ataupun celaan kepada membazir. Okey, seterusnya jawab soalan ini Ustaz bagi. Okey, seterusnya saya nak sebagai tugasan jawab soalan ini di dalam buku tulis dan dah siap hantar gambar ke Telegram Ustaz. Saya bagi dekat chat ni. Ya. Jawab soalan ini. Sekejap ya. Saya nak cari ini. To everyone. Okay, saya bagi kat chat tu. Jawab soalan dan jika dah siap hantarkan ke WhatsApp Ustaz. WhatsApp pula, Telegram. Soalan ini tak apa, Ustaz bacakanlah kalau kamu tak faham macam mana cara nak buat dia. Okey. Ajib an as'alatil al-atiyat. Jawab soalan-soalan berikut. Bayin ma'anil kalimah. Okey, ini semua dah ada ni.
dalam muka teks. Kamu boleh faham kan semua kan? Tabzirah dah ada ni dalam muka teks, muka surat depan-depan sini. Makna kalimah mukhtarah. Ini. Okey. Apa maksud dia? Tulis. Itu isyrah al-ayatain ijmala. Ambil daripada syarah itulah. Syarah ayat itu tulis. Ma mafhumu qawlihi. Macam saya kata tadi. Apa mafhum bagi ayat tersebut? Mal ibru minal ayatain sabiqatain. Maksudnya apakah pengajaran bagi ayat tersebut, ayat yang dinyatakan sebelum ini. Ayat 2 ayat juga samalah. Ayat Al-Quran surah Al-Isra' tu. Sebab ini kan ayat kan tafsir. Limadha nahyul Islam an tabzir? Kenapakah Islam melarang daripada membazir? Ini boleh cari sendiri. Kenapa Islam melarang daripada membazir? Tok Ha. Semua dapat? Dapat? Dapat. Okey. Dapat. Okey. Untuk yang kedua pula adalah ikhtar khamsan min sifatil mazmumah al-atiyat thumma aj'alha jumlan mufidatan. Dekat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 perkataan yang diberi. Ikhtar, pilih. Pilih 5 perkataan. Pilih 5 perkataan daripada sifat-sifat mazmumah. Mazmumah kamu tahu lah. Sifat-sifat yang keji. Dekat sini dia campur. Ada sifat yang keji dan ada sifat mahmudah. Ada sifat yang baik. Jadi pilih 5 sifat mahmudah dan buat ayat. Tsumma ajhalha jumlan mufidatan. Jadikan dia satu ayat yang lengkap. Contohnya saya bagi satu. At-tabzira. At-tabzira ini adalah sifat mazmumah ke tak? At-tabzira. At-tabzir sifat mazmumah ke mahmudah? At-tabzir. Membazir. Mazmumah. Dia adalah sifat yang keji. Okey. Tabzir, membazir adalah sifat yang keji. Jadi, pilih tabzir itu dan pilih ayat dia. Contohnya ayat, contohnya buat ayat macam ni. Dekat sini. Ini ada tabzir. At-tabziru huwal israfu fi syai'. Membazir adalah berlebihan di dalam sesuatu perkara. Ini dapatlah satu ayat tabzir. Okey. Tulis dekat sini. Lepas dah siap, hantar gambar, ambil gambar dan hantar kepada Ustaz di Telegram yang Ustaz dah beri. Ustaz dah beri di ruangan chat. Okey. Untuk sampai situ saja kelas kita pada hari ini. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih, kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.